姊妹的亲爱的弟兄姊妹平安。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. 首先允许我祝大家感恩节蒙恩。 Izinkan saya mengucapkan selamat hari ucapan syukur. 我相信今天我们可以聚在一起，是为了一个极其神圣而快乐的一个目的，就是感恩神。 Saya yakin dan percaya pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama semata-mata karena kita ingin mengucap syukur. 而我们的感恩不是向那些模糊未知的一个目标，而是向那些有性格、有位格、有性情、满有慈爱、信实的神感恩。 Saya yakin dan percaya setiap kita di sini berkumpul bersama-sama bukan hanya sekedar berkumpul tanpa makna, tanpa arti. Tetapi kita bersama-sama bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. 阿门。 Amin. 今天我们要跟弟兄姊妹一起来思想一个题目，就是主恩典的记号。 Hari ini kita bersama-sama akan belajar satu firman Tuhan dengan tema jejak-jejak anugerah Tuhan. 就是怎么样想起神在我们生命里所做的一切奇妙的大功，我们向他感恩。 Bagaimana kita menghitung dan mengingat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita dan kita mau bersyukur untuk semua itu. 然后我就是在这个用 ChatGPT 来去找一下，一个懂得感恩的人是怎么样的一个表情。 Saya mencoba searching di ChatGPT, orang-orang yang bersyukur itu bagaimana? 叫他给我画一幅符画，就是说感恩的人是怎么样的表情。 Jadi saya minta dia untuk memunculkan gambar kira-kira ekspresinya seperti apa 后来 sih? 出现就是这样的一幅图画。 Lalu muncullah gambar seperti ini. 我觉得有点奇怪，为什么有一杯咖啡在手里？ Lalu saya berpikir aneh sekali ya, kok bersyukur dia di tangan pegang segelas. 是不是那个人工智能 AI 它认识我爱喝咖啡，所以它就出现咖啡？ Apakah AI itu dia tahu karena saya hobi minum kopi, maka munculnya gambar kopi. 所以我真的不知道啊。后来我说啊，你能不能换一个人比较有年纪的人？ Lalu saya mulai tanya lagi, bisa nggak sih kamu keluarin gambar yang untuk yang orangnya lebih tua atau lebih 后 dewasa? 来你知道就出现这个图画。 Akhirnya muncullah gambar seperti ini. 人变老了，咖啡还是在； Orangnya memang jadi tua, tapi kopinya tetap sama. 人变老了，树没有老。 Ya orangnya tua, tapi pohonnya tetap sama. 所以有时候我想，那个 AI 到底是聪明还是很笨啊？ Jadi saya pikir-pikir ini AI sebenarnya pinter atau bodoh sih? 亲爱的弟兄姊妹， Jadi Bapak Ibu sekalian, 所以今天我们一起来思想，怎么样来去数算神所有一切的恩典。 mari kita bersama-sama belajar bagaimana menghitung-hitung berkat Tuhan dalam kehidupan 其实 kita. 感恩在我们每一个信靠耶稣的人是一个非常重要的一件事， Sesungguhnya untuk mengucap syukur bagi kita orang percaya adalah satu hal yang 可 sangat 以说 penting. 也是一个常态，就是我们每一天都要感恩我们的神。 Ini sebetulnya harusnya menjadi satu kebiasaan bahwa kita setiap saat harus 所以我 bersyukur. 相信今天我们聚在一起，不是单单今天感恩神，而是今天只不过要提醒我们每一天、每时每刻来感恩我们的神。 Jangan sampai kita mengucap syukur hanya karena hari ini Thanksgiving Day, kita baru bersyukur. Tapi saya harap kita setiap saat, setiap detik, setiap menit, kita selalu bersyukur. 其实更特别的，我们信耶稣的人的感恩跟其他的人的感恩完全的不一样。 Dan seharusnya kita orang Kristen, kita bersyukur dengan orang lain bersyukur, harusnya berbeda. 我们的感恩不是建立在外在一些的东西。 Kita bersyukur bukan tergantung kepada segala sesuatu yang ada di luar kita. 如果看了外在的情况，甚至看我们自己的状况，我们很难去感恩，是吗？ Kalau kita melihat situasi kondisi di luar kita atau mengikuti mood kita, kita sulit sekali bersyukur. 今天这个世界不是好好的， Karena kita tahu bahwa dunia ini bukan baik-baik saja. 今天很多人失去他的事业， Banyak orang sekarang kehilangan pekerjaan. 很多人生病， Banyak orang sakit. 这个世界也充满了一些的灾难， Sekarang dunia banyak sekali musibah. 甚至我们自己也是疾病缠身。 Dan kita sendiri juga tidak terhindari dari sakit penyakit. 如果我们的感恩是建立在这些的事情上面呢，我们确实无法感恩。 Kalau kita meletakkan dasar kita bersyukur di atas semua ini, kita pasti tidak bisa bersyukur. 但是今天我们一起来去学习，怎么样在
这样的情况下，我们还是要感恩我们的神。 Tapi marilah hari ini kita bersama-sama belajar, walaupun dalam situasi kondisi seperti apa, kita tetap bisa 我们 bersyukur. 从大卫王他的写了一篇诗103篇，那里告诉我们如何来去感恩神。 Hari ini kita mau belajar dari Mazmurnya Raja Daud, di dalam Mazmur 103, bagaimana dia bersyukur. 我们一起来念这段的经文。 Mari kita bersama-sama membaca ayatnya. 好，中文的一起来，然后印尼文的一起来，好不好？我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。 Kita baca sama-sama yuk yang Indonesia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. 我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。 Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa akan segala kebaikannya. 他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病。 Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 他救赎你的命脱离死亡，以忍爱和慈悲为你的冠冕。 Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang dikasih 没 Tuhan, 有做我们常常感恩建立在我们可以看得见的事上。 kita tidak bisa membangun rasa syukur kita di atas segala sesuatu yang tidak 就 kelihatan. 是说，没有错，我们常常会建立在感恩在看得见的事上。 Kita Yang tidak bisa kelihatan. kita tidak bisa bersyukur kalau kita melihat situasi kondisi di depan kita. 比如说丰盛的物质、 Misalnya waktu saat segala sesuatu 健 berkelimpahan, 康的身体、 ketika tubuh kita sehat, 家人的团聚， ketika kita keluarga bisa 这些 berkumpul, 我们都有感恩。 kita gampang sekali untuk bisa 但 bersyukur. 是通过诗篇103篇，大卫王要教导我们更深刻的怎么样建立我们的感恩。 Tetapi melalui Mazmur ini Raja Daud mengajarkan kita lebih dalam lagi bagaimana cara kita bersyukur. 更核心的前面呼唤我们的灵魂起来向神感恩， Di sini mengajak kepada kita biar jiwa kita yang bersyukur kepada Tuhan. 就是让我们去记得、想起神在我们生命里面所做的一切留下的恩典的记号。 Sehingga setiap kali kita mengingat segala berkat-berkat Tuhan, kita melihat tanda-tanda berkat itu di dalam kehidupan kita. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 你看一下大卫王他是怎么样写诗篇103篇， Mari kita bersama-sama melihat bagaimana Raja Daud menulis Mazmurnya. 2次的他重复：我的心啊，你要称颂耶和华；我的心啊，你要称颂耶和华。 2 kali dia berkata, jiwaku mari aku memuji Tuhan, jiwaku mari aku memuji Tuhan. 他是向谁说话呢？ Dia berbicara dengan siapa? 他是向他的内心，他对自己的灵魂说话。 Dia sedang berbicara dengan jiwanya, dia berbicara dengan rohnya sendiri. 他说：“在我里面的，你要称颂耶和华，不要忘记他所有一切的恩惠。” Hai jiwaku, dia berbicara kepada jiwaku, mari aku memuji Tuhan dalam segala 他 keadaan. 向他里面的思想、情感、意志提醒说话，要感恩神。 Dia mengingatkan dirinya dengan kondisi situasi perasaan seperti apapun, dia tetap harus bersyukur kepada 所以我们 Tuhan. 就知道呢，大卫他不是因为他的情况顺利，一切一帆风顺，他向神感恩。 Karena Raja Daud tahu bukan saat dia segala sesuatunya lancar, baik-baik saja, lalu dia baru bisa 我 bersyukur. 们知道他也曾经经历过高山低谷，一切心灵的破碎。 Kita juga tahu Raja Daud pernah mengalami kondisi naik turun, berada di lembah paling kelam, pada keadaan yang paling susah. 但是在这样的情况下，他还是能够感恩神， Tapi di dalam keadaan yang paling sulit pun dia tetap bisa 所 bersyukur. 以他不断的对他的灵魂，对他自己说：“我的心啊，你要称颂耶和华。” Oleh karena itu dia terus berkata-kata kepada jiwanya, berkata, hai jiwaku, biarlah engkau bersyukur kepada Tuhan. 不可忘记神的一切的恩惠。 Jangan pernah engkau melupakan segala kebaikan Tuhan. 所以你说神的恩惠在我们的生命里面有多少？ Sesungguhnya segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita ada berapa sih? 我们是无法来去估算的， Sesungguhnya kita tidak sanggup untuk menghitung satu-satu. 所以太多了。 Terlalu banyak. 但是大卫说：“你不要忘记。”
Tetapi Daud berkata, jangan pernah lupa. 这个就是我们人类的软弱，我们常常忘记神的恩典。 Inilah kelemahan kita manusia, bukan? Kita selalu gampang lupa. 所以今天我们要 menolak lupa，我们要记住神对我们的一切的美善。 Karena itu mari kita belajar untuk jangan lupa dan selalu harus ingat-ingat berkat Tuhan. 所以在这里，大卫教导我们不要停留在一个非常肤浅的一个感恩。 Oleh karena itu Raja Daud di sini mengingatkan kita, janganlah kita bersyukur pada hal-hal yang dangkal. 就是我们的感恩要转向从一切的事上转向那一位的真神。 Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mata kita mulai alihkan fokus kita dari memandang hal yang lain, fokuskan kepada Tuhan saja. 当我们的眼光回到神本身的时候， Ketika mata kita memandang hanya pada diri Tuhan saja, 我相信没有一件事可以拦阻我们不感恩我们的神， saya yakin percaya tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kita untuk bisa bersyukur. 因为他在我们的生命里的作为是多么的奇妙伟大， Karena kita tahu betapa besar karya Tuhan di dalam kehidupan kita. 更是留下恩典的记号。 Terlebih lagi dia meninggalkan jejak-jejak anugerah. 所以今天我们要一起来思想神在我们的生命里留下的恩典的记号是什么呢？ Karena itu mari kita bersama-sama melihat berkat atau jejak-jejak anugerah Tuhan dalam hidup kita. 第一个是赦免之恩， Yang pertama yaitu jejak anugerah Tuhan. pengampunan。 Oh, jejak pengampunan. 所以我们看一下那里说，我要称颂你，我要感恩你，因为神赦免了我一切的罪孽。 就是我要感恩神，因为他赦免了我一切的罪孽。 Saya mau bersyukur karena Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. 这个是最基本的一个恩典的起点，这根基 Ini adalah dasar dan titik awal dari segala sesuatu. 告诉我们生命里最大的问题不是我们的贫穷， Oleh karena itu segala masalah kita bukan karena masalah kita miskin. 也不是因为我们有病， Bukan karena kita punya penyakit. 也不是因为我们的环境很艰难。 Bukan karena kondisi situasi di mana 但 kita 是 hidup 今天 sulit. 我们最大的问题，而是罪恶。 Tetapi masalah kita yang terbesar itu adalah masalah 罪 dosa. 恶使我们与神的慈爱、圣洁的神隔离了。 Karena dosa lah yang membuat kita terpisah dengan Allah. 我们犯罪得罪了神，神必定审判我们。 Karena kita tahu setiap kita yang melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, kita harus menghadapi hukuman. 大卫也亲身经历了这样的一个因罪恶带来的痛苦。 Karena Raja Daud dia sendiri pernah merasakan penderitaan karena semua itu. 他曾经犯过奸淫， Dia pernah melakukan dosa perzinahan. 他曾经借刀杀人， Dia pernah membunuh orang. 所以他体会到那种罪的重担。他说：“使我的骨头枯干了。” Oleh karena itu dia berkata, betapa penderitanya aku seperti tulang-tulangku menjadi kering. 所以为什么他来到神的面前，得到神完全的赦免？ Oleh karena itu kenapa Raja Daud ketika dia datang ke hadapan Tuhan, dia mendapatkan belas 当 kasihan 他 dan 向神 pengampunan 认 Tuhan. 罪的时候， Karena ketika dia berdosa, 当他向神认罪的时候， ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengakui dosanya. 神赦免他一切的过犯。 Dia mengampuni segala dosa dan 所以 pelanggarannya. 为什么诗篇103篇他放在第一，神在他生命里面恩典的记号就是赦罪之恩。 Oleh karena itu mengapa ketika dia datang kepada Tuhan yang diberikan adalah anugerah pengampunan kepadanya. 赦免的原本就是说承担或者是拿走的意思， Kata mengampuni dalam bahasa aslinya adalah memikul, 就是 menanggung. 上帝并没有对我们的罪视而不见，而是亲自担当我们的过犯。 Allah bukan membuat dosa kita menjadi hilang atau tidak ada, tetapi Allah menanggung dan mengangkat semua dosa kita. 就通过耶稣基督在十字架上 Yaitu melalui kematian Yesus di atas kayu 担 salib. 当了我们所有一切的过犯， Dia menanggung segala dosa-dosa kita. 赦免了我们一切的罪过。 Menanggung dan menanggung semua dosa dan pelanggaran kita. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan. 这个是基本的。 Ini adalah hal yang paling dasar. 如果没有得到神的赦免，我们所有的一切成为没有意义。 Jadi kalau kita tidak mendapatkan pengampunan, apa saja yang ada dalam hidup kita itu menjadi tidak ada 因 artinya. 为神赦免了我们的罪恶，所以我们的生命才会有意义。
Karena kita sudah diampuni dosanya, maka hari ini hidup kita baru ada artinya. 我们的心充满了感恩， Oleh karena itu hati kita dipenuhi oleh 因为 sukacita 我 dan 们犯 syukur. 罪是该死的。 Karena ketika kita berdosa, kita pasti binasa. 但是神说：“我赦免了你一切的罪过。 Tetapi hari ini Tuhan Yesus berkata, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. ”亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kasih 当 Tuhan, 你每一次想到这一点的时候， ketika setiap kali kita mengingat 你 hal 心 ini, 中有没有那种的感激？ adakah dalam hati kita dipenuhi rasa syukur? 其实我该下地狱的， Seharusnya aku masuk 我要 neraka, 受审判的。 aku harus dihukum dan 但是 dihakimi. 神爱我， Tapi Tuhan mengasihi 他 saya. 赦免了我一切的过犯。 Dia mengampuni semua dosa-dosa saya. 这个是在我们生命里神留下的最基本、最大的恩典的记号。 Jadi ini adalah jejak anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. 第二个， Hal yang kedua, 我们看一下大卫王他是怎么说的呢？ yang kedua apa yang dikatakan oleh 我们 Raja 要 Daud? 称颂他的名， Aku akan meninggikan 不要 namanya. 忘记他一切的恩惠， Jangan lupakan segala 因为他 kebaikannya. 已经医治了我们的疾病。 Karena dia sudah menyembuhkan segala sakit penyakit 第二 kita. 个恩典的记号就是医治之恩， Jejak anugerah yang kedua adalah anugerah penyembuhan. 没有错，在这里也包括了身体的疾病。 Termasuk di dalam hari ini adalah penyakit secara fisik. 但是当我们看圣经的启示整体来看，然后看它的上下文啊，所以这里的疾病也包括全人被损坏的和疾病。 Jadi kalau kita melihat ayat ini, kalau melihat konteks atas dan bawah, ternyata maksud daripada disembuhkan dari penyakit ini termasuk segala aspek dalam kehidupan kita 所以 secara menyeluruh. 包括我们身体的疾病， Termasuk sakit secara fisik. 所以我们不能怎么说呢？忽略掉说哦，今天神没有行神迹了，不是这样的。 Jangan pernah berpikir, oh sekarang udah zaman kini, udah tidak ada lagi 当 mukjizat. 我们生病的时候，我们也要谦卑的来到神的面前，求他来医治我们的 Ketika 病。 kita sakit, kita tetap rendah hati datang kepada Tuhan, mohon penyembuhan dari Tuhan. 好还没好，那完全靠神的怜悯，他的旨意。 Sembuh atau tidak, semua kembali lagi kepada belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan 但是 saja. 在这里呢，大卫王要说，不单是身体的疾病，而是包括我们心灵里面的疾病。 Ternyata penyakit ini Raja Daud juga berkata bukan hanya fisik sakit, tetapi juga hati atau 包 jiwa yang 括我 sakit. 们灵魂的创伤、心灵的破碎， Bahkan hati yang luka, bahkan hati yang remuk. 关系的破裂、道德的软弱，都包括在里边。 Hubungannya rusak, kejatuhan secara moral, semua ini juga merupakan penyakit secara 但是你 batin. 会发现呢，神就这样了医治了我们， Tetapi puji Tuhan, Tuhan juga mau menyembuhkan kita. 神医治了我们因罪带来的麻木的良心， Tuhan menyembuhkan kita dari dosa ketumpulan hati kita. 因悖逆而刚硬的心， Karena pemberontakan dan kekerasan hati kita. 因伤害而留下的伤疤。 Karena kita disakiti, dianiaya, sehingga luka-luka kita bisa disembuhkan. 他用他的话语如同良药来医治我们， Dia menggunakan firman-Nya seperti obat yang manjur memulihkan 用 kita. 他的灵来如同膏油来去医治我们。 Menggunakan rohnya seperti minyak urapan mengurapi dan memulihkan kita. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan. 这个是讲了我们全人的那种的疾病， Ini ada pemulihan kita manusia secara menyeluruh. 神医治了我们， Tuhan menyembuhkan 他 kita. 就是我们伟大的医治者。 Oh, dia adalah Tuhan penyembuh. 上帝是伟大的医治者， Tuhan adalah penyembuh yang luar 他不 biasa. 仅赦免了我们罪的刑罚， Dia bukan hanya mengampuni dosa kita dari penghakiman dan penghukuman, 但也是医治了罪带来的伤口。 tetapi dia juga menyembuhkan kita dari penyebab dari segala dosa. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu kasih Tuhan, 他赦免了我们的罪， dia mengampuni dosa 他 kita, 医治了我们， dia memulihkan kita, 更是他要医治我们因罪带来的伤口。 bahkan dia juga akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita yang diakibatkan karena dosa. 这个是我认为严重非常严重的。 Bagi saya ini adalah hal yang sangat-sangat serius. 一个人犯罪得到神的医治， Orang yang berdosa mendapatkan pemulihan. 但是很有可能他心中还留下那种的阴影。
Tetapi walaupun dosanya sudah diampuni, mungkin dalam hatinya masih tersimpan banyak sekali trauma. 但是这里圣经说，神也要医治他， Tetapi firman Tuhan berkata Tuhan juga mampu memulihkan 让 dia. 他心身灵都健康。 Sehingga tubuh jiwa rohnya dapat sehat kembali. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan. 今天你发现吗？很多的疾病都因心灵的不健康带来肉身的疾病。 Kita lihat banyak sekali orang yang mengalami sakit secara fisik, sebetulnya akar masalahnya adalah masalah di dalam hati. 肉体的疾病容易是治， Penyakit fisik gampang disembuhkan, 但是心灵的疾病那就很难说了。 tetapi sakit di dalam jiwa kita itu sulit dipulihkan. 你说是不是？ Benar nggak? 几个月前呢，我妈妈被诊断说，哎呀，她的这个血管留在那个叫什么那个胆囊的血管堵塞了。 Mama saya beberapa waktu yang lalu itu saluran limpanya itu tersumbat, empedunya tersumbat. 所以呢，哇，非常的疼 Dia sakit sekali, 啊，脸苍白， mukanya sampai pucat pasi. 马上带去医院， Langsung dibawa ke rumah sakit. 然后医生说要马上开刀。 Lalu dokter berkata harus langsung dioperasi. 他已经高龄81岁了， Dia sudah berusia 81 tahun. 然后跟医生说的时候， Ketika bicara dengan dokter, 医生说了一句话， dokter berkata seperti ini. 他可能活不过3个月。 Mungkin walaupun sudah dioperasi, dia tidak bisa hidup lebih dari 3 bulan. 哇，我们听到也是很惊讶。 Waktu kita dengar hal ini, kita semua terkejut. 后来我就跟他讲， Lalu saya berkata, 我说我们还是要依靠神， kita tetap mengandalkan Tuhan. 天天又喜乐， Tetap bersuka cita. 已经能够活到81，我们要感恩神。 Bisa hidup sampai 81 tahun ini udah anugerah Tuhan. 所以送到手术室，然后出来的时候， Ketika dimasukkan ke ruang operasi, puji Tuhan dikeluarkan kembali. 感谢主啊，一切顺利， Semuanya lancar. 然后很快的他的健康康复了。 Bersyukur kepada Tuhan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tubuhnya sudah bisa pulih. 我发现其中一个原因是什么？ Saya melihat ternyata salah satu rahasianya, 第一，因为他的心很平衡， pertama karena hatinya begitu tenang. 他的心也很感恩，能够活到今天。 Hatinya dipenuhi syukur karena masih bisa diberikan hidup sampai 他 saat 每一 ini. 天过得喜乐， Setiap hari dia jalani hidup dengan sukacita. 所以他没有把这回事放在心里，成为他的烦恼。 Dia tidak menaruh masalah ini menjadi pikiran dia, bikin dia pusing, bikin dia 所以 stres. 他每天过得开开心心， Tiap hari dia lewati dengan sukacita. 所以他就很快的康复。 Makanya dia cepat sekali sehat. 所以没有错，圣经里说是什么呢？喜乐就是良药。 Seperti firman Tuhan berkata bukan, obat yang manjur adalah hati yang gembira. 愁烦使你的骨头枯干， Ya, hati yang penuh dengan kesusahan dan kesedihan itu bisa menghancurkan tulang. 所以你看很多的疾病得到医治，身体得到刚强，是因为他心里面有一个感恩的心，懂得来去感谢神。 Ternyata banyak sekali sakit penyakit bisa pulih dan sembuh. Itu tergantung bagaimana hati kita dipenuhi oleh rasa syukur. 如果今天因罪恶、因受伤，你的心中留下一些的伤口， Apabila dalam kehidupan kita karena dosa, hidup kita terluka dan kita sakit jiwanya. 今天神说我还能够医治你， Hari ini Tuhan Yesus berkata, Wahai- aku tetap bisa memulihkan 我 engkau. 赐给你平安和喜乐每一天。 Aku memberikan kepadamu damai sejahtera setiap hari. 我常常听我妈跟我讲一句话： Sering kali mengingat apa yang dikatakan mama saya. 莫去受气。 Udah nggak usah khawatir lah. 耶稣说的也是一句话，是吧？是不是？你能不能因为你的私利，能够使你的寿数再长一点吗？ Tuhan Yesus juga berkata, apakah dengan kamu khawatir kamu bisa menambahkan sehasta saja dari hidupmu? 来到神的面前， Mari kita datang kepada 他能 Tuhan. 够医治你， Dia mampu memulihkan 他能 kita. 够帮助我。 Dia bisa menolong kita. Oh, siapa yang datang? Oh, kenapa? Kenapa? Kiko, kenapa kamu datang sedih, nangis kenapa? Maaf, Anda siapa ya?
biasa Kiko itu sama Lose Lucky atau Lose Regi atau Lose Anis. Oh, ini Lause Philip. Lose Philip. Ya. Lose Philip kan biasanya kalau ngomong itu Cáp trái phụ dung hai sầu mai và bao我牵头摇篮算你算云空头上这般情满我怪天啦我独自在大古拉雅。Pakai bahasa Mandarin gitu. Wah, 谢谢。哇，Kiko 好厉害啊！他是北京来的吗？Kiko datang dari Beijing nih belajar bahasa Mandarin. Enggak, Ya, Lause juga orang Indonesia. Lause bisa bahasa Indonesia, Kiko. Bisa Ya, bahasa Indonesia bisa, ya? Bisa, ya. Iya. Kenapa Kiko datang kok nangis-nangis gitu, ngeluh-ngeluh? Oh iya ya, tadi datang nangis-nangis ya? Iya. Aduh, Kiko sampai lupa. Aduh, gak Aduh, apa-apa, hancur gak apa-apa. hati Kenapa? Kiko. Kenapa? Sakit rasanya. Aduh, kenapa? Gini loh, Iya. Lose Philip, Iya, teman-teman. Kiko belum nyapa nih sama teman-teman. Halo iya. teman-teman semua. Halo. Halo Oh, Om, ya. Tante, Opa, Oma. Suaranya kurang kenceng nih. Halo semuanya. Halo. Kalau begitu Kiko mau curhat sebentar ya. Ini Ya, nih, begini ya. nih. Papi mami Kiko itu janji mau ajak Kiko tuh jalan-jalan keliling kutub utara. Oh, jauh sekali. Iya, harusnya kan seneng nih. Ya. Tapi Kiko sedih karena kata papi mami, Kiko maaf ya kita nggak jadi pergi. Karena uangnya habis, soalnya saham lagi merah semua. Gitu, betul ya Om Tante ya, saham lagi merah ya. Wah tuh makanya uangnya habis. Kan aduh Kiko tuh udah berharap jalan-jalan. Iya, Jadi iya. ini aduh rasanya sakit hati loh Oh gitu ya, aduh. Iya. Jadi gimana? Nih gini nih, coba teman-teman Kiko. Kalau papi mami janji kasih sesuatu tapi nggak jadi, sedih nggak? Sedih tuh, lo sedih. Oh, Coba ya. Koko Cici, Om Tante yang kerja nih ya. Kalau dijanjiin sama bos akan naik gaji atau naik jabatan, terus bosnya bilang, mohon maaf tidak jadi naik gaji atau naik Waduh. jabatan. Iya. Sedih nggak? Sedih dong. Sedih, Iya. pasti sedih. Lose Philip, lagi sedih, lagi sakit hati, malah disuruh bersyukur. Iya. Itu namanya, Apa? namanya ini, impossible, 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 Iya, iya, iya. impossible. Gak Oke. mungkin bisa bersyukur nih, Oke, bagaimana Lose waduh. Philip nih? Memang sih kalau lihat kondisi ya keadaan, memang kadang papi mami itu berjanji, tapi kan seringkali banyak hal terjadi di luar dugaan kita, Kiko. Jadi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Tapi benar nggak? bersyukurnya bagaimana? Nah, iya tadi. Syukur gitu. Iya, bukan syukurin loh. Oh, bukan. Ya. Tapi bersyukur gitu ya. Tadi Lause Philip udah sharingkan firman Tuhan. Coba Kiko ulangi bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tadi Tuhan. si Lause Philip bilang Tuhan Yesus sudah mengampuni kita Ya, ya. ya. Dosa-dosa kita. Ya. Terus udah begitu karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa, maka nanti hati kita bisa pulih, bisa Ya. sembuh begitu ya Lose ya. Betul, betul. Oh ya. jadi kita ini harus tetap bersyukur karena hal yang paling besar itu sudah kita terima, Oh, betul ya? betul. Ya, paling besar. Coba teman-teman Kiko, apa hal paling besar yang kita sudah terima? Apa? Apa? Tuhan Pengampunan. pengampunan. Ada yang dari jawab Tuhan. ya.
Ini Iya. kuping Kiko kayaknya agak-agak budek jadi nggak dengar begitu. Kiko hebat ini, dia mendengar dengan Iya, baik nih. nah jadi dia dengerin nih ya. Jadi hal terbesar yang kita sudah terima pengampunan. Dan tanpa pengampunan itu kita pasti nggak ada di sini kan ya Lose ya. Betul, betul. Kita nggak mungkin merasa bebas, merasa damai, merasa sukacita. Iya. Ya sudah deh Lose Philip. Kalau gitu Kiko mau coba belajar bersyukur. Iya, Walaupun betul. nggak bisa jalan-jalan. Iya. Mau belajar bersyukur. Teman-teman Kiko. Walaupun mungkin papi mami janjinya suka PHP begitu ya. Pengharapan palsu, berubah terus gitu ya. Tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Ingat, karena Tuhan sudah memberikan pengampunan dan juga Tuhan pasti akan menyembuhkan luka yang ada di dalam hati kita. Hebat, Betul ya Lose ya? Betul, wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Wah, untuk tepuk Kiko. tangan buat semuanya ini. Buat semuanya. Yang sudah dengar Wah, ya. mantap sekali Kiko. Iya. Kalau gitu Kiko duduk dulu ya, langsung mau terusin nih khotbahnya. Oh, Oke. masih ada khotbahnya? Masih ada, masih ada. Lose titip Iya, pesan. iya. Kiko titip pesan. Ya. Jangan lama-lama. Oh, ya, Oke, oke. oke. Ya udah, kalau gitu Kiko Oke. pergi dulu ya. Sampai Ya, jumpa lagi ya. Oke. Dadah. Haleluya. Terima kasih ya Niko, Kiko ya. Kiko. Bukan Niko ya. OK，我们继续啊，还有2点。 Yuk kita lanjutin yuk, masih ada 2 poin. 第一个神在我们生命里留下恩典的记号，就是赦免之恩。 Jejak pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah pengampunan. 第二呢是什么呢？就是医治之恩。 Yang kedua adalah anugerah penyembuhan. 第三我们看是什么呢？就是救赎之恩。 Yang ketiga adalah anugerah penebusan. 第4节上半节说，神救赎了我们脱离死亡。 Karena Tuhan sudah mengampuni kita, menebus kita dari kematian. 所以救赎的意思是什么呢？ Apakah makna dari penebusan? 就是付出代价，把原本属于我们的，但已经失去了或被捆绑的买回来。 Artinya ditebus adalah membayar harga untuk membeli kembali sesuatu yang semulanya milik kita, tetapi sudah hilang atau sudah diberikan kepada orang 圣经那 lain. 里告诉我们，凡犯罪的已经卖给罪恶了。 Karena di firman Tuhan berkata setiap orang yang berdosa dia sudah dijual kepada dosa itu, 成为罪的奴仆， menjadi budak dosa, 活在一个恐惧战境里面， hidup di dalam ketakutan, 更是被死亡所恐惧， bahkan dia dikuasai oleh kematian. 生活生命再也没有自由。 Hidup tidak ada lagi kemerdekaan. 但是在这里，大卫王告诉我们， Tetapi Raja Daud di sini mengingatkan 我 kita, 们要称颂他的圣名， kita harus meninggikan 因 namanya 为他救赎了我们从死亡里出来。 karena dia sudah menebus kita dari kematian. 不是说我们信了耶稣以后再也不会死， Bukan berarti kalau kita sudah ditebus kita tidak bisa mati. 但是对死亡我们再也没有什么的恐惧。 Artinya adalah kita tidak lagi takut akan kematian. 你说有什么东西比死亡让我们人类最害怕的呢？ Coba kita pikir ada hal apa yang lebih mengerikan daripada kematian? 是没有的。 Tidak ada. 但是今天神用他的独生子的宝血来救赎了我们， Tetapi Tuhan dengan darahnya yang berkuasa sudah menebus kita dari kematian 就 itu. 是上帝用重价耶稣基督的宝血来去救赎了我们。 Tuhan dengan harga yang sangat mahal, dengan darah Kristus untuk menebus kita. 所以我们再不会成为罪的奴仆。 Mulai saat ini kita tidak lagi menjadi budak dosa. 对死亡我们没有任何的恐惧， Terhadap kematian kita tidak lagi harus ada 因为 ketakutan. 我们知道，就是我们要去的地方就是跟神在一起。 Karena kita tahu nanti kita akan pergi kemana, yaitu ke tempat di mana Allah menyediakan bagi kita. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 这个是第3个恩典的记号， ini adalah jejak yang ketiga. 就是让我们清楚的明白， Sehingga kita menjadi jelas dan mengerti, 在基督里我们是做自由人， di dalam Yesus Kristus kita menjadi orang yang merdeka. 而所谓的自由不是你要
任意妄为，做任何一件事都可以，不是。 Artinya merdeka bukan berarti kamu boleh seenaknya melakukan apa saja. 我们再也不会被罪恶不好的习惯被捆绑了， Artinya adalah kita tidak lagi dibelenggu, dikuasai oleh dosa dan 更是 kebiasaan buruk. 更是不会被这个世界的一些的观念来去捆绑着我们。 Dan kita tidak lagi dikuasai oleh filsafat-filsafat duniawi yang menyesatkan kita. 我们能够把天国的价值观在我们每天的生活里面活出来， Kita bisa menggunakan nilai-nilai sorgawi untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. 这个就是救赎之恩。 Ini adalah anugerah penebusan. 在主的爱里面有自由， Di dalam Kristus ada kemerdekaan. 自由、喜乐、平安过我们的生活， Kemerdekaan untuk bersuka cita melewati setiap hari kehidupan kita. 再不会随波逐流，跟着这个世界的潮流来去走， Kita tidak lagi terbawa oleh arus mengikuti arus dunia ini 因为 lagi. 神已经救赎了我们。 Karena Tuhan sudah mengampuni menebus dosa kita. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan. 这个不是最大的恩典吗？ Ini bukankah anugerah yang terbesar? 这个也不是在我们每个人跟随耶稣的人，神留下恩典的记号吗？ Bukankah ini adalah jejak-jejak anugerah yang sudah ditinggalkan Tuhan kepada kita? 最后一个， Yang terakhir, 在耶稣基督里，我们已经有了赦免之恩， di dalam Yesus Kristus kita sudah punya anugerah pengampunan, 有了医治之恩， kita mendapatkan anugerah 还 kesembuhan, 有救赎之恩。 kita mendapatkan anugerah penebusan. 第四个，我们有冠冕之恩。 Yang terakhir keempat adalah anugerah mahkota. 圣经那里告诉我们， Firman Tuhan berkata, 他以仁爱和慈悲为你的冠冕， Dia dengan segala kasih setia dan anugerahnya memahkotai kehidupan 就是 kita. 提升我们生命的尊严。 Dia telah mengangkat dan meninggikan derajat kehidupan 所以 kita. 上帝不但把我们救出来， Tuhan bukan saja menebus kita keluar, 他还把我们高举来。 bahkan Dia mengangkat kita. 他不是救赎我们成为奴仆， Dia menebus kita, tidak membiarkan kita tetap menjadi budak. 但是他接纳我们成为他的儿女。 Tetapi Dia menerima kita menjadi anaknya. 约翰福音说：“凡接待他的，神就赐给他权柄做神的儿女。” Di dalam Yohanes mengatakan barang siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, Dia diberikan kuasa menjadi anak Allah. 不单这样，他用他的自己的属性、慈爱和慈悲为我们的冠冕。 Bukan saja dengan sifatnya, kasihnya, belas anugerahnya, Dia memberikan kita mahkota. 所以冠冕是王权、荣耀和尊贵的象征。 Mahkota itu adalah simbol raja, simbol kemuliaan dan kehormatan. 所以，当我们来到神的面前的时候， Ketika kita datang ke hadapan 我们 Tuhan, 的身份、我们的地位完全的不一样。 mulai saat ini identitas kita tidak lagi sama dengan dulu. 这个不是讲到在社会上的地位， Ini bukan bicara tentang identitas kita di masyarakat. 不是讲到财富或者你的成就， Bukan bicara tentang bagaimana hebatnya kamu, betapa kayanya kamu. 但是讲到被上帝那长存不变的慈爱和温柔、无比的怜悯所环绕。 Tetapi sesungguhnya hidup kita mulai dikuasai, dikelilingi, dipenuhi oleh kasih setia, kebesaran, kemurahan, dan kemuliaan 我 Tuhan. 们成为上帝最蒙爱的王子， Kita menjadi anak kesayangan, menjadi ratu dan menjadi pangeran. Menjadi pangeran dan putri raja. 成为上帝蒙爱的公主。 Kita menjadi anak kesayangan Tuhan, menjadi putrinya 你 Tuhan. 说这个是多么大的一个荣耀！ Wow, ini adalah satu kemuliaan yang luar biasa, bukan? 今天你我的价值观就要建立在这个信念方面。 Mari mulai hari ini semua nilai-nilai yang ada dalam pikiran kita, mari kita taruh di atas dasar firman ini. 用他的慈悲怜悯为我们冠冕。 Tuhan memberikan segala kemuliaan dan kehormatannya memahkotai kita. 所以我们的身份完全不一样。 Mulai hari ini kita tahu bahwa identitas kita itu berbeda. 今天在这个世界上， Sekarang di dunia ini 人们建立他们的价值观是在一些看得见物质上面，在成就方面。 semua orang menaruh segala keberhargaannya di atas yang kelihatan, di atas harta, di atas keberhasilan. 但是当这些丢失的时候，他就觉得活着没有意义。
Tapi ketika dia kehilangan semua itu, dia tiba-tiba merasa bahwa hidupnya tidak ada maknanya lagi. 但是今天大卫王告诉我们， Tapi hari ini melalui Raja Daud kita belajar, 我们是为神的儿女， kita sekarang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. 他用慈悲怜悯、慈爱为我们的冠冕， Dia memberikan kita mahkota kemuliaan, mahkota belas kasihan dan 是多么的 anugerah. 尊贵。 Wow, sungguh hal yang luar 你有 biasa. 没有感受？ Anak raja, Wow, engkau anak Iko muncul raja, lagi. kita semua anak raja. Copot. Aduh, waduh, waduh. aduh, bagaimana Saking ini anak serunya raja, mahkotanya copot tuh. Ulangi. Ulang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yang anak raja, ayo kita nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Waduh, Mantap. ini gara-gara mahkota Kiko nggak bisa ekstrim goyang-goyangnya ini ya. Oh gitu ya, nggak Ya apa-apa, sudah deh. pelan-pelan. Lalu Philip Ya. bener banget nih ya. Kita bersyukur, Kiko bersyukur banget karena Tuhan Yesus mengangkat kita semua menjadi anak-anaknya. Iya. Kiko kok muncul tiba-tiba, langsung jadi kaget deh. Kaget ya? Iya, kaget tadi tuh. Oh ya Untung sudah. pegangan tuh, Nggak jatuh. apa-apa. Itu latihan jantung Oh, namanya. gitu ya. Nah, Oke. ini soalnya Kiko seneng banget loh, Se. Dan Begitu ya? Kiko mau pastiin teman-teman Kiko semuanya itu bersyukur. Betul. Iya. Jadi itu menjadi alasan yang tidak bisa ditolak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Benar ya Kiko? Iya benar. Kalau Iya. Tuhan Yesus nggak angkat kita jadi anaknya, wah kita nggak akan bisa tuh terima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi, karena kita diangkat jadi anaknya, kita punya rumah di surga loh. Benar kan ya Lazo Philip Iya, ya? betul. Iya. Jadi teman-teman Kiko, om, tante, opa, oma semuanya nih ya, ingat kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan cuma waktu makan aja bersyukurnya. Ya. Soalnya seringnya ingetnya cuma waktu makan aja doa Gitu ya? makan. Oh. Tapi setiap hari, setiap saat kita bersyukur. Bukan karena keadaan kita yang baik-baik saja. Tapi karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Betul. Mandarinnya. Gimana tuh? 不是因为我们的健康都很好，而是因为上帝已经把最好的事给了我们，并且带着与我们同在。Benar nggak? Aduh maaf ya kalau Ini salah. saking serunya mahkotanya jatuh Oh nih, iya kaget. makanya emang katanya. Waduh. Waduh, luar biasa nih Kiko udah bisa bahasa Mandarin nih. Belum. Ya. Nyontek. Lumayan. Pakai Ayo Google anak-anak Translate. semua belajar Mandarin ya. Belajar Jadi, Mandarin ya. Biar bisa ngobrol sama Kiko. Bukan ngobrol sama lo sepilih, Oh, jangan gitu. ngobrol sama saya nggak bisa. Iya. Oke. Thank you banget. Lo sepilih. Kiko nih jadi inget nih lagu bersyukur. Bagaimana kalau kita ajak semua nyanyi sama-sama? Ayo. Pemusiknya udah siap belum? Oh Ayo. belum. Oh iya. Pemusik. Cici Koko. Kita mau sama-sama nyanyi lagu bersyukur. Ayo nyanyi bersama-sama. Susah senang, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Betul ya saya? Betul. Yuk Yuk kita nyanyi dengan bersama. semangat ya. Sama-sama. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya akan jadi milik. Sekali lagi. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya akan jadi milikmu. Yeah.
biasa. Bersyukur Kiko. kepada Tuhan. Iya, oke. Oke, Rasa Philip. Thank you banget Kiko. Tugas Kiko sudah selesai. Oke. Jadi Kiko pergi dulu ya. Oke. Dadah. Zaijian. Dadah semuanya. Zaijian. Tuhan Yesus memberkati. Zaijian. Sampai jumpa. Wow, terima kasih Kiko. Tepuk tangan dong untuk Kiko. 今天让我们来到神的面前，是带了感恩的心， Mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. 所以我们已经学习了从赦免到医治， Kita sudah belajar dari pengampunan kepada penyembuhan. 解决了我们过去和现在的问题， Sudah menyelesaikan semua masalah kita di masa yang lalu dan masa sekarang. 从救赎到冠冕， Dari penebusan sampai mahkota. 扭转了我们的命运和身份。 Memutarbalikkan kehidupan kita yang dulu menjadi yang baru 所 sekarang. 以总而言之，这个4个恩典的记号全部应验在耶稣基督的身上。 Segala keempat anugerah ini semua dinyatakan, digenapi di dalam diri Yesus. 在十字架上，耶稣担当了我们的罪，赦免我们， Di atas kayu salib, Yesus sudah menanggung segala dosa kita. 背负了我们的痛苦，医治了我们， Menanggung segala penderitaan kita dan menyembuhkan kita. 付出了生命的代价，救赎了我们。 Mengorbankan dengan pengorbanan yang sangat besar supaya kita bisa ditebus. 并且得着荣耀的冠冕，他把他的荣耀分享给了我们。 Bahkan dia sudah memberikan kepada kita kemuliaan yang kekal. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 今天因此没有理由不感恩神。 jadi mulai saat ini tidak lagi ada alasan untuk tidak bersyukur, bukan? 阿门。 Amin. 让我们每一个弟兄姊妹安静一下心，低头在神的面前。 Karena itu mari kita tenangkan hati, kita datang kepada Tuhan. 我们有好几秒的来去想起数算神在我们生命里的恩典。 Dalam berapa detik kita bersama-sama menenangkan diri, kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. 是的，我们没办法数算数得过来神在我们生命里面的作为， Kita tidak mampu menghitung semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. 但是起码今天早上我们数1、2的恩典在我们的生命里面。 Tapi minimal kita mari mengingat-ingat apa saja yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. 然后我们向他感恩， Lalu kita mengucapkan syukur kepada Dia. 甚至我们今天还有身体的健康来感恩神，这个也是值得我们去感恩的。 Bahkan hari ini kita masih punya tubuh yang sehat, masih bisa beribadah, itu patut kita syukuri. 我们来低头在神的面前。 Mari kita tundukkan kepala, tenangkan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan.